Mekah dilimpahi rahmat. Jutaan manusia tertumpu di Masjidil Haram bagi menyempurnakan rukun Islam kelima. Lazimnya ketika berada di Tanah Suci, tiada siapa yang akan melepaskan peluang untuk melakukan ibadah umrah. Dan hari ini ada dalam kalangan kami yang sudah memasang niat untuk mengerjakannya. Sebelum itu kami perlu bermiqat untuk berihram, dan Hudaibiyah menjadi tempat bermiqat pilihan kami pada hari itu kerana ada yang belum pernah ke situ. Sepanjang perjalanan di dalam van, kami disajikan dengan sejarah dan peristiwa yang dikaitkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika baginda berada di Hudaibiyah bagi mengerjakan ibadah haji. Jadi yang buatkan, jadi sahabat-sahabat pun fahamlah bahawa yang membuatkan unta Rasulullah tak nak bergerak masuk ke Mekah, Allah yang buat begitu. Jadi maka Rasulullah pun suruhlah sahabat-sahabat berkemah di sekitar Hudaibiyah ni. Berkemah di kawasan sini. Jadi nanti kita tengok kawasan sebelah kiri kita lebih subur daripada kawasan sebelah kanan. Dan di sebelah kiri kita tempat sahabat-sahabat berkemah seramai 1,400 orang. Ya. Dan di sebelah depan kita tu ada masjid Hudaibiyah yang kisahnya berlaku perjanjian antara Rasulullah dengan orang-orang kafir Quraisy di kawasan ini, tapi bukan di masjid ini, di sebelah dia. Di sebelah dia nanti ada masjid lama, ya, bangunan lama yang dibuat oleh zaman Osmaniyah. Bagi yang pertama kali menjejakkan kaki di Hudaibiyah, pastinya mereka kurang arif mengenai sejarah yang tersimpan di situ. Dan kehadiran mutawif penting bagi menghidupkan suasana tempat-tempat sejarah yang berkaitan dengan Islam, terutamanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat pun sangatlah rasa macam tak senang dengan perjanjian yang dibuat. Tapi sebenarnya itulah strategi Allah dan Rasul dalam nak membesarkan ataupun dalam nak mengembangkan Islam. Jadi bila sampainya Rasulullah di sini, unta Rasulullah tak nak bergerak. Yang saya ceritakan tadi, tak nak gerak masuk. Bila tak nak masuk ke kawasan Hudaibiyah, ke kawasan Tanah Haram, unta Rasulullah berhenti di sini. Jadi sahabat-sahabat pun risau. Sebab apa? Bila kat sini orang-orang Mekah, orang-orang kafir boleh bunuh mereka. Kan? Kalau masuk dalam Tanah Haram tak boleh buat apa-apa. Sebab tu dinamakan Tanah Haram. Mereka juga pun menjaga kehormatan Tanah Haram. Jadi jadi sahabat-sahabat pun risau. Risau. Jadi kafir Quraisy yang diketuai oleh Khalid Al-Walid tu, sebenarnya dari awal lagi bila dengarnya Rasulullah nak datang, Muhammad datang dengan tentu, mereka dah bersiap dengan senjata, dengan pakai baju kulit harimau. Menandakan apa? Bersedia untuk berperang. Jadi bila dia orang kejar tadi, dah melepasi roadblock, jadi mereka pun kejar. Itu yang terkejut. Kalau Muhammad nak perang dengan mereka di Mekah, kenapa Muhammad berhenti pula dekat luar? Tak takut mati ke? Kan berhenti kat luar kawasan Tanah Haram. Jadi mereka pun buat kemah tak jauh daripada kawasan kemah Rasulullah di kawasan Hudaibiyah ni. Banyak perjanjian dimeterai oleh orang Islam dengan orang kafir semasa dan selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di Hudaibiyah salah satu daripadanya. Di sinilah termeterainya perjanjian Hudaibiyah pada bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijrah, iaitu pada Mac 628 Masihi, yang ditandatangani antara pihak musyrikin Mekah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersama 1,400 orang Islam Madinah ketika itu dalam perjalanan menuju ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Perjanjian itu menggariskan gencatan senjata selama 10 tahun dan orang Islam dibenarkan memasuki Mekah pada tahun berikutnya, tinggal di situ selama 3 hari dengan membawa senjata bersarung sahaja. Orang Quraisy yang lari ke pihak Islam tanpa kebenaran keluarga pula dikembalikan semula.
dan orang Islam yang lari ke pihak Quraisy tidak perlu dikembalikan. Ada hikmah di sebalik perjanjian itu. Syiar Islam berkembang pesat, kehidupan menjadi lebih aman dan damai. Baginda memperolehi pengiktirafan dan Madinah sebagai sebuah negara Islam. Perjanjian itu juga turut membuka jalan kepada pembebasan Mekah daripada kaum musyrikin Quraisy, dan orang Islam dapat membuat perhubungan dengan kabilah Arab yang lain. Kesan perjanjian Hudaibiyah termasuk kejayaan pembukaan kota Mekah. Musyrikin Quraisy semakin lemah dan Islam berkembang dengan meluas dan Madinah semakin maju. Orang Yahudi yang khianat pula diusir dari Madinah, dan Rasulullah SAW mengajar umatnya cara membuat perjanjian dengan kaum kafir. Malah corak politik Rasulullah juga yang lebih menjurus kepada pemerhatian dan pemikiran. Dalam pertemuan dengan Tun Ali Muhammad Rustam sebelum ini, kami menceritakan kembali mengenai aktiviti bersedekah di Tanah Suci, dan beliau turut menyuarakan keinginan untuk turut bersedekah bagi membantu jemaah meringankan perbelanjaan mereka. 20 orang, kalau 20 orang kita kalau Kami mengikuti jadual beliau dan isteri menunaikan hajat bersabil di sebuah kedai yang menyediakan makanan untuk sesiapa sahaja yang berhajat untuk bersedekah. Umat Islam dituntut bersedekah kepada sesiapa sahaja dan bukan sahaja kepada yang miskin harta. Yang pasti, pemberi sedekah akan mendapat ganjaran yang akan dinikmati di dunia dan akhirat. Malah bersedekah juga tidak akan mengurangkan langsung harta benda kita. Malah ia akan diganti dan digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah janji Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta alam dan segala yang ada di langit dan di bumi dan antara kedua-duanya. Malah bersedekah diibarat kita meminjamkan harta kepada Maha Pencipta, dan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai peminjam yang menikmati janjinya untuk membayar kembali pinjaman itu dengan nilai yang berganda. Oleh itu, jadikanlah bersedekah dalam apa jua bentuk sebagai satu amalan yang berterusan. Yang pasti hati akan sentiasa menikmati ketenangan. Nasi dan roti lazimnya bahan makanan yang digunakan untuk bersedekah. Malah bersedekah akan membuatkan hati lebih beriman dan tidak mudah tergugat dengan perasaan takut, kehilangan atau kekurangan duit dan harta benda. Bersabil boleh dibuat dalam apa juga bentuk. Memberi makan dan duit, menghulur barangan termasuk harta benda. Malah mengukir senyuman juga turut dianggap sebagai sedekah. Alhamdulillah ramai juga insyaAllah masa kita pergi menunaikan haji bagi kita sedekah. Jadi saya gunakan duit yang mereka sedekahkan ni untuk sedekahkan balik kepada ramai yang menjaga haji di sini yang nampak mereka memang tunggu semangat daripada orang. Mudah-mudahan sedekah yang diberikan ini akan mendapat membantu mereka yang perlukan. Mudah-mudahan dapat yang mana. Yang ini selalu kita bagi kepada mereka yang duduk di jalan juga kan, ataupun yang bekerja kebersihan masjid dan sebagainya. Tapi yang ini saya kebetulan lalu nak pergi cari taksi. Jadi tokek kedai ni bagi tahu sini ramai orang nakkan sumbangan roti dan minuman selepas mereka menunaikan sembahyang di Masjidil Haram. Jadi saya pun bila tengok nampak memang setiap malam begini keadaannya. Jadi semangat yang diberikan oleh ramai kepada saya, kawan-kawan yang sedekah, mudah-mudahan depan ni dapat dimanfaatkanlah. Saya merasa sedihlah melihat kesusahan orang di sini.
Jadi saya mengambil kesempatan untuk menyampaikan sumbangan bungkusan air dan roti kepada mereka. Ini adalah hasil daripada dermawan daripada kawan-kawan untuk kita sama-sama merasai kesusahan mereka. Jadi saya ini adalah amatlah baik, salah satu daripada kita untuk menyumbang kepada mereka yang memerlukan. Pastinya semua yang menerima sumbangan daripada Tun Muhammad Ali dan Tuh Puan Asmah akan memuji Allah Subhanahu Wa Taala selain berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala mencurahkan rezeki dan kesihatan yang baik serta berpanjangan kepada kedua-dua pasangan ini yang sememangnya disenangi oleh semua orang yang mengenali mereka. Kami tidak membiarkan masa berlalu tanpa mengambil peluang melakukan ibadah sepanjang berada di Tanah Suci. Walaupun malam, kami menguatkan iltizam untuk melakukan ibadah umrah, terutama pada hari-hari terakhir berada di Tanah Suci Mekah. Untuk berihram di miqat tidak sukar, walaupun tempat bermiqat jauh daripada tempat penginapan. Pengalaman 14,000 kilometer yang kami tempuhi untuk sampai di Tanah Suci membuatkan kami tidak mengeluh walaupun kedudukan hotel dengan tempat bermiqat agak jauh. Malah teksi dan kereta sewa terdapat di merata tempat yang boleh membawa jemaah bermiqat seperti di Tanaim. Walaupun merasakan keadaan di dalam teksi agak tidak selesa, namun ia tidak menjadi masalah kepada kami. You speak in Hindi, Urdu, Kannada, Marathi, Gujarati, Malayalam? No? No. Why? 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 I am not Urdu. I am not Only from India. only Indonesia? Malaysia. Malaysia, sorry. Malaysia in English. English kan? English? English. MashaAllah. You can English, you know. I know Indian. Most Indian can speak English very well. I know speaking English. That I'm here, stay here, Saudi. Saudi speaking not English, only Arabic. Seperti pengalaman merentasi 10 negara, kami tetap menikmati apa sahaja pemandangan yang dilihat di sepanjang perjalanan ke tempat bermiqat. Nama Tanaim itu tempat bermiqat yang sentiasa meniti di bibir semua yang berada di Tanah Suci Mekah. Berjuta-juta umat Islam sudah pun dan akan terus menjejakkan kaki di tempat ini. Dan Masjid Al-Sayyidah Aisyah menjadi saksi kepada setiap insan itu di akhirat nanti. Kami bersyukur kerana dapat sampai dengan selamat di tempat ini bersama-sama jemaah lain yang datang dari seluruh pelosok dunia. Apalagi yang hamba Allah Subhanahu Wa Taala inginkan daripadanya. Banyak hajat yang hambanya pinta sudah ditunaikan. Malah Allah Subhanahu Wa Taala tidak jemu-jemu untuk memenuhi kehendak hambanya. Adakah kita sebagai hambanya sentiasa bersyukur atas apa yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama ini? Inilah ujian yang sukar dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah setiap insan daripada kita menyedari bahawa Allah Subhanahu Wa Taala amat menyayangi kita? Walaupun saban hari kita melakukan dosa tanpa disedari, namun Allah Subhanahu Wa Taala tetap mengampuni dan menunaikan doa kita. Bertaubat dituntut oleh Islam. Persoalannya, selepas bertaubat, adakah kita berusaha untuk menghindarkan diri daripada melakukan kemungkaran walaupun dalam keadaan sedar? Mekah dan Madinah diibaratkan sebagai tempat penghapus segala dosa. Disebabkan itu, semua akan menadah tangan ke langit meminta segala kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Malah ada yang menitiskan air mata, meluahkan kekesalan atas kesalahan yang dibuat sebelum ini.
Tetapi sejauh mana daripada kita yang dapat menjauhkan diri daripada melakukan dosa sekembalinya ke tanah air? Okey, alhamdulillah sekarang kami berada di Tanah Aim ya. Kami mikat kat sini. Kemungkinan ini merupakan umrah yang terakhir untuk kali ini. Sebab kemungkinan besok kami akan bertolak ke Madinah untuk ziarah di sana pula. Dan insyaAllah lah sama-sama kita ambil iktibar dan kesempatan untuk memperbanyakkan amal ibadat ketika berada di kota suci Mekah ni. Doanya Allah terima haji dan umrah kita semua sebagai haji yang mabrur. Okay, insyaAllah selain daripada aktiviti umrah dan haji, kita juga disarankan dan digalakkan melakukan apa saja amal kebajikan ya, ada membaca Al-Quran, bersedekah dan apa saja, sehingga kan yang paling mudah ialah bantu orang untuk ambil air zam-zam ya. Maknanya kita ambilkan air zam-zam, kita bagi dekat orang. So semudah itu. So insyaAllah kita ambil kesempatan berada di kota suci Mekah ni, melakukan apa saja amal ibadat dan kebajikan kerana Allah Ta'ala. Menunaikan haji atau umrah bukan sekadar untuk meraih pahala, tetapi ia mengajar kita supaya hidup berbaik-baik sesama ummah. Antara ujian yang tidak dapat dielakkan ketika di tanah suci ialah batuk dan selsema. Keadaan ini seperti sudah menjadi satu kebiasaan. Okey, salah satu barang wajib yang perlu ada kita bawa umrah ke haji ke ialah spray ni. Okey. Spray ni gunanya ialah kalau lebih bagus kita isikan air zam-zam yang sejuk. Selain daripada berperanan, kalau kita terbatal ke apa ke untuk ambil wuduk, spray, ataupun kalau kita dah haga dan sebagainya masa tawaf tu kita kan, ataupun kalau macam panas kan untuk mengelakkan daripada kita pingsan ke dehydrate ke apa ke, kita spray bagi sejuk. Lepas tu kalau boleh masukkan air zam-zam yang sejuk dulu supaya kita lebih segar. Sebanyak manfaat. Ramai yang melakukan umrah pada sebelah malam. Walaupun malam, namun bahang hangat masih boleh dirasai. Angin sepoi-sepoi bahasa menyejukkan badan yang dahagakan kesejukan. Kami melangkah ke dalam Masjidil Haram dengan harapan dipermudahkan segala urusan ibadah umrah. Ini kerana bilangan yang melakukan kerja tawaf adalah terlalu ramai. Ini memerlukan kami untuk terus bersabar, dan suasana sesak dan berhimpit-himpit dalam Masjidil Haram adalah satu kebiasaan. Permulaan kerja tawaf ialah dari tempat yang sejajar atau setentang dengan Hajarul Aswad yang ada pada satu penjuru Kaabah. Sekiranya seseorang itu memulakan tawafnya pada tepi atau sudut Kaabah yang tidak bersetentang dengannya, maka pusingan itu tidak dikira sehingga dia sampai pada sudut Hajarul Aswad untuk dikira sebagai permulaan tawaf. Bertawaf dengan berjalan kaki bagi yang kuat dan mampu. Dan setiap orang yang melakukan tawaf perlu mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali. Ketika bertawaf, kita bebas untuk membaca apa sahaja doa, berpandukan buku atau bersahaja. Malah kita boleh juga berzikir dan berselawat atau berdoa dalam apa jua bahasa yang kita fahami. Ketika bertawaf, kita harus mengirikan Kaabah dan berjalan ke hadapan. Ia dilakukan di dalam Masjidil Haram, tetapi di luar bahagian Kaabah, iaitu di luar Hijr Ismail. Syarat bertawaf ialah suci daripada hadas, suci daripada najis pada badan dan pakaian, dan sentiasa menutup aurat. Bertawaf berhampiran Kaabah bagi memudahkan istilam, iaitu melambai Kaabah. Setiap pusingan mengelilingi Kaabah harus dilakukan dengan penuh yakin. Istilam dengan tangan kanan kepada Hajarul Aswad pada permulaan tawaf sambil mengucapkan Allahu Akbar. Dan lazimnya pintu Kaabah antara tumpuan utama jemaah. Tawaf juga mempunyai beberapa jenis, iaitu tawaf qudum, tawaf ifadah, tawaf sunat, tawaf tahiyat, tawaf nazar dan tawaf wida. Tawaf qudum dilakukan ketika baru sampai di Mekah. Tawaf ifadah pula bagi mereka yang telah pulang dari wukuf di Arafah.
Tawaf sunat dilakukan semata-mata mencari redha Allah pada bila-bila masa, sementara tawaf tahiyat dilakukan sebaik sahaja memasuki Masjidil Haram. Tawaf nazar pula dilakukan untuk memenuhi nazar, sementara tawaf wida ialah tawaf selamat tinggal sebelum kita meninggalkan kota suci Mekah. Ketika bertawaf, berdoa atau minta sahaja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersentuh kaki sudah menjadi satu kebiasaan. Malah bertawaf tidak kira apa jua usia. Semangat untuk suka beribadah harus dipupuk ketika di usia kecil. Bagi jurukamera Awi, sudah tentu bertawaf satu-satunya pengalaman yang akan diabadikan sepanjang hayat. Yang pasti kaki-kaki inilah yang akan menjadi saksi kepada kita yang telah mengerjakan tawaf di bumi suci Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas bertawaf, jemaah diharuskan untuk bersa'i. Ia dimulakan dari Bukit Safa. Bersa'i dilakukan bagi mengingati peristiwa isteri Nabi Ibrahim AS. Siti Hajar berkejar berulang-alik dari Bukit Safa ke Bukit Marwah untuk mencari air untuk anaknya Nabi Ismail setelah kedua-duanya ditinggalkan Nabi Ibrahim yang terpaksa ke Palestin untuk berdakwah. Perjalanan bersa'i juga melibatkan 7 kali perjalanan. Ketika bersa'i, kita boleh berdoa apa sahaja yang dihajati. Dan bukan sahaja berjalan, kita juga disarankan untuk berlari-lari anak apabila melalui tempat tertentu. Ini adalah perlakuan Siti Hajar semasa berulang-alik dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Bukit Marwah sedikit landai berbanding Bukit Safa, dan kita dituntut untuk berdoa ketika berada di Bukit Marwah bagi memohon keberkatan atas setiap kerja yang kita lakukan. Kita juga dituntut supaya memijak Bukit Marwah sambil menghadap Kaabah. Dan kita diharuskan berdoa bersungguh-sungguh meminta hajat kepada Ilahi. Ikuti perjalanan kami berlapan dalam episod seterusnya di Astro 502 dan HIP TV 631 pada hari dan waktu yang sama minggu hadapan.